Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna la tashqa sahla ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakar azidannakum, kalau kamu syukur pada aku, kalau kamu syukur pada nikmat aku, la azidannakum, aku akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, dan kalau sekiranya kamu kufur kepada nikmat aku, inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala warning kita, sesungguhnya azab aku tersangatlah pedih. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah, sebelum kita panjang lebar, nak minta kerjasama sikit tuan-tuan, dekat sikit. Jadi rakaman video ni lain macam sikit lah. Dekat sikit tuan-tuan. Tuan-tuan anak jadi seronok lagi. Tuan-tuan datang surau tu seronok dah. Tuan-tuan dekat lagi seronok. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Minta maaf tuan-tuan, bak dekat ni cerewet sikit. Tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah kita borak ni tuan-tuan. Dan anak pun bidang terjun malam ni. Biasalah anak Isra Ukhuwah banyak bidang terjun. Jadi kita borak-borak pun cara bidang terjun lah. Dan insyaAllah kalau ikut perbincangan dengan Abang Fauzi, plannya nak buka kitab. Cuma tak sempat lagi, mungkin insyaAllah bulan depan kot, insyaAllah. Dan kalau nak ikutkan plan tetap hari Jumaat minggu pertama, insyaAllah bulan depan lah tuan-tuan doa. Alhamdulillah tuan-tuan, kita panjang umur lagi, kita dapat bersua muka lagi. Hari tu kita jumpa bulan Ramadan dalam suasana tarawih, suasana yang penuh keberkatan. Dan sekali lagi malam ni kita jumpa dalam suasana Syawal, suasana yang sangat berbeza tuan-tuan, sangat berbeza. Kalau tuan-tuan tengok jumlah pun beza, beza sangat. Dan menteri kebiasaan, bila habis awal kedatangan maaf surau kepada asal, kepada fitrah. Kenaikan kepada fitrah, Idul Fitri maksudnya kemakan. Tidak salah makna. Pertama kembali makan biasa. Satu lagi kita kembali pada fitrah, bersih kita macam bayi baru lahir. Tapi kalau ikut pun daripada surau ni, kembali pada fitrah ni, balik pada jumlah asal dan surau. Allah Akbar tuan-tuan, benda ni sah. Sebenarnya dah menjadi budaya dah. Dah menjadi adat orang Melayu kita. Cuma tanyalah kepada tuan-tuan yang hadir, tahniah sangat-sangat. Kalau ada, kalau tengok muka baru AJK surau asal ni,
Tuan-tuan tengok muka-muka baru yang datang selepas Ramadan ni, tuan-tuan salam dengan dia tahniah. Tuan-tuan kan, makna Allah buka pintu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa benda konsekuensi peristiwa ataupun dalam bahasa lainnya apa yang berlaku pada Nabi SAW dalam Syawal. Hari itu kalau kau ingat kuliah anak dalam Ramadan itu, anak cerita sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku pada Nabi dalam Ramadan. Masuk sejarah. Hari ini kita bincang apa yang berlaku pada bulan Syawal sikit, termasuk yang terkini. Kini pun anak nak sebut juga tuan-tuan, ambil kesempatan. Okey, secara ringkas tuan-tuan. Yang pertama sekali nak sebut tuan-tuan, puasa 6. Walaupun tuan-tuan mungkin Allah Ustaz, puasa 6 ni dah tahu dah. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan tahu, jadikan benda ni peringatan. Sebab kita ni biasa lupa. Nabi SAW sebut dalam Man shama Ramadan thumma atba'ahu min Syawal kana qiyamid dahri atau kama qala. Barang siapa yang berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, kemudian dia ikuti ataupun dia tambah lagi 6 hari pada bulan Syawal, kana qiyamid dahri, macam dia puasa setahun. Ada ulama sebut macam dia puasa tiap-tiap hari. Maknanya kelebihan tu besar. Dan anda pernah dengar sebelum ni kajian doktor yang menyebut kalau kita puasa sehari, kita dapat kesihatan macam 10 hari. Puasa sehari, sihat macam 10 hari. Cuba tuan kira 36 hari, tuan-tuan darah 10. Jadi 360 hari. Maknanya lebih kurang setahun. Kena. Mana apa yang Nabi SAW sebut dari 1000 atau tahun dulu, kajian sains sekarang dan pengesahan doktor banyak menepati apa yang disebut oleh Nabi SAW. Banyak tuan-tuan. Tapi nak ingatkan tuan-tuan, jangan pula tuan-tuan jumpa kajian sains tak sama dengan hadis Nabi. Kalau tuan jumpa macam ni, tuan kena pegang hadis. Baik, jangan pula tuan-tuan kata kajian sains. Dia ikut mana-mana pun kajian doktor kena pastikan sama dengan Quran hadis. Boleh tuan-tuan. Macam satu lagi contoh anak nak sebut kita baru saja dengar NASA ataupun barat lah, orang kafir lah, dia teropong daripada sini, dia tengok permukaan bulan, ada satu garisan kat tengah. Dan NASA keluarkan statement, dia kata satu ketika dahulu bulan pernah terbelah. Rupa-rupanya tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan pernah dengar atau tidak cerita. Kalau tuan-tuan pernah dengar, alhamdulillah. Rupa-rupanya kalau kita belajar, kita kuliah, kita dengar sirah Nabi, kita 1400 tahun dulu, Nabi belah bulan depan Abu Jahal dan pengikut-pengikut dia. Abu Jahal tengok bulan terbelah malam tu dengan mata kepala, bukan mimpi, dengan mata kepala. Tapi malam yang berlaku pada Abu Jahal cakap Nabi bawa sihir. Kalau tuan-tuan tengok cerita ni, Abu Jahal cakap pada Muhammad, kalau betul ajaran Islam kau bawa, cuba kau belah bulan sekarang, on the spot. Cuba belah. Nabi sallallahu alaihi wasallam balas balik. Kau belah bulan ni, kau nak iman? Abu Jahal, kalau kau boleh belah bulan sekarang, aku beriman. Nabi doa, Nabi isyaratkan dengan tangan. Waktu tu juga bulan terbelah. Sebelah di sebelah kanan Nabi, sebelah lagi sebelah kiri Nabi. Sebelah. Abu Jahal tak kepala. Tapi malam, sebab Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada Abu Jahal, Abu Jahal cakap Nabi ni sihir. Lepas tu kita baru dengar, rupanya NASA keluarkan statement, satu garis kat tengah. Maknanya dia percaya bulan satu ketika dahulu pernah terbelah. Dan nak ingat lagi Tok Guru Wan masa belajar kat Yaman, Tok Guru Wan pernah sebut kalau kita rujuk buku-buku sarah di China, kita akan jumpa satu kata-kata yang tertulis lama. Buku sejarah Cina tu
Orang Cina makan, dia pernah tengok bulan terbelah. Bulan terbelah tu orang Cina waktu tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Cina tengok sendiri dengan mata dia. Tercatat dalam sejarah lama Cina. Tanah besar Cina lah, bukan orang Cina Indonesia. Baiklah tu. Live focus pula. Banyak lagi bukti penemuan sains yang kena dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Termasuklah puasa 6 ni tuan-tuan. Dan nak kait satu hadis. Bulan puasa itu anak sebut tuan-tuan. Nabi sebut hadis ni hadis dhaif, tapi makna dia sahih. Ada juga setengah-setengah hadis ni dhaif, tapi makna dia betul. Disahkan oleh doktor-doktor. Apa dia? Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu akan sihat. Puasalah kamu akan sihat. Jadi insya-Allah peluang kita kalau tuan-tuan yang tak start lagi puasa 6, ada peluang lagi tuan-tuan. Cuma masalah kita ni serabut sikit dengan open house. Open house ini kita jaga. Karena ingat apa yang belajar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh puasa masalah. Tapi tuan-tuan pergi juga boleh. Jiran buat open house. Contoh tuan-tuan nak puasa esok. Jiran nak buat open house, tuan-tuan puasa. Tapi tuan-tuan pergi juga rumah dia, ambil hati. Tuan-tuan tak payah makan. Nabi sebutlah hadis, kalau situasi macam ni, kalau kau nak makan pun tak apa, tak nak makan pun tak apa. Dua pilihan. Tapi kalau tuan-tuan asyik ambil pilihan nak makan je sampai 30 Syawal, habis. Kena fikir kan. Anda dapat suasana di Yaman ni tuan-tuan. Tok guru anak apa semua duduk dalam suasana Yaman. Masuk 2 Syawal dia orang dah start puasa. Mana kalau dia start puasa 2 Syawal hari ni, hari terakhir kan? Hari terakhir ataupun esok. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi suasana tu tak ada di negara itu. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi apa-apa pun tuan-tuan, bukan wajib lah. Anda nak kena sebut juga. Takut tuan-tuan nampak benda diwajib, jadi bergaduh. Kita dalam bab sunat ni tuan-tuan, kalau kita nak kata wajib, wajib untuk diri kita. Jangan kita duduk bising-bising wajib untuk orang lain. Gaduh tuan-tuan. Kita jangan duk tekan orang lain, duk pressure orang lain. Kau puasa senang belum? Tak, aku tak puasa. Kau ni teruk sangat. Tuan-tuan, jadi gitu. Dia jadi payahlah buat benda sunat kita kata wajib, payah. Jadi bergaduh. Sunat tetap sunat. Kalau kita tanya kawan-kawan kita, kau dah puasa senang belum? Rugi kalau kau tak puasa. Itu sudah. Kalau tuan-tuan tekan tu, kau teruk sangat. Kalau tuan-tuan nak cakap teruk tu, tak sembahyang Jumaat ataupun tak sembahyang Maghrib. Tu tak apa tuan-tuan. Kena bezalah status sunnah Nabi yang wajib, status sunnah Nabi yang sunat. Yang wajib, yang sunat. Yang sunat tetap sunat. Kan kalau tuan-tuan kita belajar sunnah Nabi ni, dia ada kategori dia. Sunnah yang wajib, sunnah yang sunat, sunnah yang harus. Dia macam-macam. Sunnah yang Nabi pernah sebut, sunnah yang Nabi buat, Nabi tak pernah sebut. Macam-macam tuan-tuan. Okey, itu ringkas. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perkahwinan Nabi SAW dengan Siti Aisyah pada bulan Syawal. Jadi tuan-tuan, kita sangat-sangat berbesar hatilah kalau ada majlis perkahwinan dalam bulan Syawal. Kalau tuan-tuan yang ada anak yang nak kahwin ataupun tuan-tuan nak kahwin seorang lagi, di antara sunnah Nabi kahwin pada bulan Syawal. Tapi sunnah ni sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi buat dan Nabi tak tekan kita. Nabi tak tekan, Nabi tak paksa kita. Maknanya kalau kita niat sebab kita nak ikut Nabi, dapat pahala. Dan kita tengok sejarah pun Nabi SAW kahwin dengan Siti Aisyah pada bulan Syawal. Tuan-tuan. Dan dalam bab kahwin ni pun dia kategori jugalah.
dia ada kahwin ni, kahwin tahap wajib. Kahwin tahap wajib ni ulama sebut, tengok tiang terangsang tuan-tuan. Tengok tiang tu macam tengok perempuan. Oh, tu lain macam. Ini ada setengah, kalau pelajar-pelajar agama ni, biasa pelajar agama yang diuji macam ni tuan-tuan, tak boleh nak belajar. Tuan-tuan jangan pelik lah. Ni kebanyakannya Allah Ta'ala uji orang yang belajar agama. Orang yang tak belajar agama jarang kena macam ni. Tapi ada juga. Jadi serabut, asyik duk fikir perempuan je. Kalau tahap macam ni tuan-tuan, kahwin. Dan kaitan satu lagi, dia jadi wajib. Kalau kita tak kahwin, kita akan terjebak dengan zina. Nak kahwin. Cuma masalah yang berlaku sekarang ni, banyak kes mak ayah tak faham. Mak ayah tak faham. Mak ayah duk tekan, habis belajar dulu. Tuan-tuan fikir akhir zaman ni fitnah wanita kuat. Tuan-tuan yang ada anak, mana tuan-tuan nak utamakan dulu? Habis belajar dulu, kahwin dulu. Tuan-tuan kena cerdik buat keputusan. Jangan rigid sangat habis belajar. Sebab ada kes tak nak bagi anak kahwin ni, nak suruh belajar dulu sampai habis, zina. Macam mana? Kalau dah zina tu macam mana tuan-tuan? Nak patah balik? Tak ada dah. Na'udzubillah min zalik. Tu tuan-tuan, apa-apa pun, kalau tak kahwin ni dah sampai tahap wajib lah, utamakan kahwin. Dan banyak je contoh orang yang boleh habiskan belajar waktu dia kahwin. Kita tak boleh nak pukul rata pak ni tuan-tuan. Kita kata kalau kau kahwin, lambatlah habis belajar. Itu kesungguhan dia. Kalau dia sungguh belajar, kahwin anak 2-3 orang pun boleh habis juga belajar. Ada setengah tu anak 5-6 orang habis PhD, ada juga. Betul tuan-tuan. Kita tak boleh nak salahkan kahwin. Sedih bila dengar cerita mak ayah tak bagi. Apa yang berlaku, kesan dia anak zina. Jadi gitu. Kalau tuan-tuan ada kenal orang macam ni tuan-tuan, cuba cadangkan kepada dia, bulan Syawal ni elok sangat kahwin. Dan kahwin pun sebenarnya kita orang Melayu nampak susah. Macam Anan secara peribadi tuan-tuan, Anan tak berapa setuju cara akad nikah. Cara akad nikah ni kadang-kadang menyusahkan. Ingat masa duduk Yaman ni, macam mana orang pengantin lelaki jawab? Senang. Qabiltu nikaha li nafsi. Qabiltu nikaha li nafsi. Senang tu. Ni kita duduk serabut dengan nya. Tak tahu dia jadi melekat jadi macam budaya, jadi adat. Susah. Cuba tuan-tuan anak nak sebut orang bisu kahwin je. Orang bisu kahwin je. Mudah pula orang bisu ke nak jadi bisu pula orang mudah kahwin. Itu masyarakat Melayu kita. Jadi benda yang tak sepatutnya dibuat, kita sungguh buat. Benda yang sepatutnya mudah, kita buat payah. Macam-macam. Kalau dalam bab kahwin ni macam-macam orang Melayu gitu. Macam masalah bersanding, tak selesai sampai sekarang. Ana tertarik dengan kata-kata Ustaz Syamsuri. Kalau tuan-tuan kenal lah, dia seorang pendakwah yang sangat hebat. Dan dia idola anak tuan-tuan. Dia terkenal sebelah utara. Dia pernah sebut, anak sangat-sangat setuju pandangan dia dalam bab kahwin ni. Kalau kita nak buat sangat bersanding, rasa tak sedap hati, memang rasa nak buat sangat. Kalau tak buat, rasa berdosa. Contoh lah, rasa berdosa, tak buat tak boleh. Tekanan daripada keluarga boleh jadi lah. Mungkin lah.
tekanan daripada adik-beradik. Apa kau ni? Kita, keturunan kita semua bersanding. Contoh kan, tak boleh kira kita ni, keluarga kita ni keluarga yang bercampur. Yang jahil, yang alim, yang belajar agama, yang tak belajar agama bercampur. Jadi kita tertekan kadang-kadang. Jadi terpaksa. Kalau nak buat sangat, buat tempat tertutup. Buat tertutup dan melibatkan ahli keluarga je. Ahli keluarga yang orang panggil apa? Kalau sepupu tu tak boleh. Sepupu tak boleh lah tuan-tuan. Kalau ahli keluarga yang boleh tengok aurat pengantin perempuan, siapa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu kan? Mana tak besar, pak saudara, mak saudara, siapa ni? Adik-beradik. Gitu je. Ambil gambar apa semua tertutup. Kau nak buat sangat tuan-tuan, rasa macam dosa. Kalau tuan-tuan rasa berdosa lah, padahal tak berdosa langsung pun. Tapi benda ni tak selesai lah. Sampai tak kes sekarang ni, anak ustaz pun buat. Anak ustaz pun bersanding. Ni Ustaz Samsuri sebut lah. Apa boleh buat? Anak Pak Imam pun bersanding. Payah. Anak Pak Imam pun bersanding. Jadi Allahu Akbar. Sedih lah bila kita tengok pengantin wanita lah, perempuan, lelaki tak ada masalah sangat. Pengantin perempuan ni bukan sekadar tatapan suami waktu tu, jadi tatapan umum. Itu yang orang duduk share dalam Facebook. Orang kata perempuan ni kalau share, kalau kongsi suami, marah sangat-sangat. Sangat-sangat marah kongsi suami. Bab kongsi suami memang sangat sensitif. Tak boleh dengar kongsi suami ni perempuan. Betul tak? So tuan-tuan tanya isteri masing-masing. Memang sensitif. Tapi kongsi aurat dengan ratus-ratus lelaki, dengan ribu-ribu lelaki, tak apa pula. Ribu-ribu orang lelaki tengok aurat dia, tak apa pula. Jadi terbalik habis lah dunia sekarang. Kalau yang Islam ajar kongsi suami, tak apa lagi, tak berdosa. Kongsi aurat yang berdosa, terbalik. Kongsi suami rasa berdosa, kongsi aurat tak ada masalah. Ya Allah, ya kan. Macam lah tuan-tuan Tapi payahlah anak sebut ni tuan-tuan. Memang kat kuliah ni senang nak sebut, tapi untuk perubahan dalam masyarakat kita payah. Anak sebut awal-awal pada tuan-tuan susah, bukan mudah. Tuan-tuan nak buat keras susah. Anak sekadar sebut untuk kesedaran. Untuk nak buat perubahan drastik payah tuan-tuan. Payah. Macam isu kubur juga. Setengah ulama kata tanah kubur ni tanah wakaf. Betul tak tuan-tuan? Bila kita buat binaan atas kubur, dia tak jadi wakaf dah tuan-tuan, jadi tanah peribadi. Betul tak tuan-tuan? Anak sebut macam ni tuan-tuan, tuan-tuan nilai. Tapi benda ni dah melekat bertahun-tahun dah dalam masyarakat kita. Nak ubah susah. Tak tuan-tuan? Susah. Kalau tuan-tuan tengok kubur Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz, tuan tengok macam mana? Ada binaan? Tak ada. Sebab dia besar awal lagi pada anak dia, jangan buat. Dan di antara ulama yang tak setuju dengan binaan ni, Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz. Sebab bagi dia tanah kubur tanah wakaf. Bila kita buat binaan, dia jadi tanah milik persendirian. Orang tak kacau lah, lepas tu siap tulis nama lagi. Adakah orang kacau? Orang angkat simen tu buang. Ada ke? Tak ada tuan-tuan. Lepas tu tanah kubur jadi makin luar. Tak kacau lah. Tapi yang nak sebut dia tuan-tuan ni, bukan nak sebut tuan-tuan, oi, ustaz cakap macam ni tak boleh, kita kena lawan habis-habis. Bukan tuan-tuan. Nak cakap je, dia antara contoh yang melekat dalam masyarakat kita ni yang payah kita nak ubah. Payah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi Madinah, perkuburan Baqi', tuan-tuan pernah pergi? Anak ingat anak pergi kubur Baqi' ni tahun
2007 tak ingat. Waktu tu umur 19. Waktu tu sebab temu duga di Universiti Madinah, tapi tak dapat peluang pergi ziarah kubur Baqi', tuan-tuan. Atas kubur yang sama tu berapa orang dah tanam. Tapi yang mati syahid, yang mayat dia tak hancur, tak boleh kan tuan-tuan? Mayat dia tak hancur, tak boleh kacau. Yang mayat hancur pernah berlaku di Mesir. Tanah perkuburan tak luas, jadi simpan mayat, jadi simpan dalam kotak itu kan. Bila jenazah ni hancur, tuan-tuan, siapa letak jenazah lain? Ini Mesir tak silap, lama dah cerita ni. Ada satu kes letak jenazah hidup, jenazah tu hidup, bukan hidup. Ni hidup lah, mana nak kena salin. Tak hancur jenazah ni, mayat ni tak hancur, jadi terpaksa tanam juga. Ada kes macam tu. Allah alam lah tuan-tuan, nak boleh cerita macam tu je lah. Cuma nak cerita berat lagi tu susah lah, sebab masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni bukan setahun dua, puluhan tahun macam tu, tuan-tuan. Macam tahlil lah. Sebab tu anak tak setuju orang yang menentang keras ni tahlil. Kan senang nak ubah, tuan-tuan. Betul lah kita kata bid'ah lah, kita kata Nabi tak pernah buat, betul lah, tak apalah, dah pandangan kita macam tu. Tapi kita nak ubah masyarakat senang. Ya tuan-tuan, bukan mudah orang nak terima pasal benda ni bertahun-tahun. Slow-slow lah, slow-slow, perlahan-lahan. Macam nak tegur isap okok, sama tak? Suasana negara kita ni, suasana ramai orang isap okok. Kita nak ubah drastik, payah. Kecuali kita jadi kerajaan, tak apa. Bila jadi kerajaan, tak jual tu okok, tak ada. Masalah kerajaan kita ni, mana-mana klinik, hospital besar poster merokok haram, fatwa tahun sekian-sekian daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, tapi jual. Kalau tanya doktor, rokok semua tak elok. Mana doktor yang kata rokok ni elok? Tak ada. Semua doktor yang kerja di Kementerian Kesihatan ni semua kata rokok ni bahaya kesihatan. Dan tanya Majlis Fatwa pun, rokok ni bahaya, haram, tapi jual. Payah lah. Okey. Ada macam-macam lagi lah. Dan sikit nak tambah perkahwinan ni, masyarakat Arab jahiliah ni, tuan-tuan, fahaman dia orang sebelum ni lah, kahwin bulan Syawal ni macam-macam. Fahaman karut, cepat bercerai, kahwin bulan Syawal, cepat mati, macam-macam, tuan-tuan. Jadi bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengubah persepsi, nak mengatakan tak ada masalah kahwin bulan Syawal. Masyarakat kita ni macam-macam juga perangai-perangai gitu. Tuan-tuan pernah dengar tak? Waktu isteri mengandung, suami tak boleh bunuh binatang. Betul tak, tuan-tuan? Anak jadi macam ni? Ni mengarut, tuan-tuan. Tak maaf, mengarut. Ini memang anak lawan habis-habisan. Ni lawan habis-habisan, ni mengarut. Tak tahu fahaman daripada mana. Anak waktu isi mengandung, lipas anak bunuh, tuan-tuan. Nyamuk anak bunuh berlaku. Tak ada masalah pun, anak tak ada masalah. Allah. Okey, dan seterusnya sikit lagi, tuan-tuan. Perang Ahzab juga berlaku pada bulan Syawal. Perang Ahzab berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Maknanya, tuan-tuan, secara ringkas nak sebut, hari itu bulan Ramadan,
perang Badar. Bulan Syawal, perang Ahzab. Seolah-olah hanya macam berpindah daripada satu perang kepada perang satu lagi. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Bulan Ramadan pun perang, bulan Syawal pun perang. Ni anak nak cerita kepada tuan-tuan, bukan nak suruh tuan-tuan pergi perang, pergi Palestin ataupun pergi Syria sekarang, bukan tuan-tuan. Itu suasana yang berlaku pada Nabi SAW. Kita ambil iktibar lah tuan-tuan. Sebab kalau ikut perbincangan tuan-tuan, ada perbahasan ulama sebenarnya, berjihad di Syria dengan berjihad di Palestin. Dia ada hukum kat situ tuan-tuan. Ada perbahasan ulama. Anak nak tanya tuan-tuan, di antara jihad di Palestin dengan Syria, mana yang lebih utama? Ada persoalan. Mana yang lebih utama? Kalau dalam istilah bahasa Arab, mana yang lebih afdal? Ada jawapan? Tak ada. Jawapan dia tuan-tuan, yang lebih afdal jihad di Palestin. Sebab apa? Sebab jihad di Palestin direct kita menentang Yahudi Zionis. Kita direct lawan orang kafir. Tapi jihad di Syria tuan-tuan, kita tenggelam ataupun kita termasuk ataupun kita terjebak dalam fitnah. Boleh jadi kita akan bunuh orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya anak, kalau tuan-tuan nak pergi Syria, anak cadang lebih baik tuan-tuan pergi Palestin. Sebab Syria ni dia bercampur tuan-tuan. Bercampur apa dia? Bercampur di antara orang Islam. Boleh jadi kita berperang dengan sama-sama orang Islam. Ditambah pula tuan-tuan, Amerika ni sehari dua ni banyak disebarkan artikel dalam bahasa Inggeris. Dan sebelum ni pun anak pernah dengar ucapan ahli parlimen, tak silap anak, kata-kata Hillary Clinton, tak silap anak. Isu IS ni tuan-tuan, watak yang diwujudkan oleh US. Sebab tu anak tulis, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook anak, IS from US. Islamic State ni tuan-tuan di-create oleh US, Amerika. Dan macam-macam grup mujahidin di Syria tuan-tuan, bercampur. Yang ikhlas berjuang pun ada, yang di-create oleh Amerika, diupah oleh Amerika pun ada. Kalau tuan-tuan tengok video-video IS, Islamic State tuan-tuan, dia sembelih orang Islam, dia tembak orang Islam. Tak pelik tuan-tuan, tak pelik. Ada orang Arab yang menjadi tali baru Amerika. Tak pelik tuan-tuan. Sebab tu kita parti Islam di Malaysia ni, kita sangat-sangat berhati-hati dalam isu. Amerika dia buat perangkap IS sebab dia nak ambil peluang untuk bunuh semua ahli gerakan Islam satu dunia. Kalau orang pejuang Islam yang tak faham benda ni, dia terjebak sekali dalam IS, habis. Tak silap anak, berita terbaru ni siasatan dibuat di Terengganu. Pondok-pondok, pengajian pondok di Terengganu. Dalam berita tak silap anak, berita apa, IKIM ke tadi, dan disahkan tak ada yang terjebak dengan IS. Apa tuan-tuan? Sebab Amerika ni dia nak ambil peluang perangkap ni, siapa yang termasuk dalam perangkap ni, dia boleh buat poin. Senang nak bunuh, nak tangkap, nak letak dalam penjara, senang. Islam tak ajar tuan-tuan, tembak gitu, sembelih gitu. Tuan-tuan tengok dalam video banyak pakai pakaian mujahidin dengan takbir pula, Allahu Akbar, sembelih. Siapa ajar sembelih tuan-tuan? Nak tanya tuan-tuan, takut ada tuan-tuan tak faham. Bila kita boleh sembelih orang? Bila halal boleh sembelih orang? Bila? Setakat nak belajar tak ada tuan-tuan, tak ada bila tu. Bukan kata orang tuan-tuan ambil nyamuk. Wah, aku geram medis ni. Memang melampau kau medis. Sebab engkau lah dengki berdarah.
Pegang nyamuk, tuan cabut kaki dia satu-satu. Pam. Ambil kau, padam muka. Apa hukum dia tuan? Apa hukum dia? Sebab zaman jahiliah dulu anda pernah buat kan? Zaman jahiliah dulu lah, zaman kita tak tahu benda ni. Ataupun tuan tengok semut kecil kan? Nyamuk ni mungkin nampak simbol zalim sikit lah sebab dia bawa denggi. Tuan tengok semut kecil kan? Apa benda lah semut kecil? Tuan ambil, tuan cabut kaki dia. Apa hukum dia tu? Sama lah anak nak relate dengan situasi. Kalau dia bunuh orang Islam lagi lah. Antara dosa besar bunuh orang Islam. Dosa besar. Bunuh orang kafir pun tuan-tuan tak boleh buat macam tu. Islam tak pernah ajar tuan-tuan. Oh mentang-mentang dia kafir, dia lawan Islam, kita pegang dia sembelih, boleh ke? Sembelih tuan-tuan, sembelih ni dia, kalau pisau tu tak tajam pula tuan-tuan. Allah alam, tuan-tuan tak tahu lah, anak tak tahu, takut tuan-tuan lebih tahu daripada anak. Tak pernah dengar lagi lah situasi dia boleh menzalimi macam ni. Sebab tu zaman Nabi kita tengok perang zaman Nabi, pancang kepala. Pancang kepala ni dia tak ada simbol zalim, dia tak ada. Mati terus. Kalau sembelih ni, tuan-tuan faham sendiri lah macam mana sembelih. Apa beza sembelih dengan putus terus kepala? Hukuman Islam yang pancung kepala, mungkin sebab dia bunuh, kisos bunuh balik. Bunuh balik macam mana Islam buat undang-undang? Pancung kepala. Pancung tu pop terus. Makna mati terus. Tak ada nak seksa lagi mayat. Orang Islam pun kita tak boleh buat gitu. Orang kafir sama juga tu. Baik, macam-macam. Allahu Akbar. Amerika ni satu lagi perancangan mereka, dia buat universiti Islam di Amerika. Ni mungkin ramai lagi orang tak tahu. Dan dia promote umat Islam di serata dunia termasuk Malaysia ni supaya pergi belajar pengajian Islam di Amerika. Ni tuan-tuan satu lagi konspirasi jahat. Mereka buat universiti Islam ataupun dia buat universiti, dia buat kos pengajian Islam, Islamic Studies. Dan siapa yang mengajar tu? Orientalis. Orientalis ni dia hafal Quran, dia hafal ratus-ratus hadis, tapi bukan sebab hidayah Allah, sebab dia nak tengok kecacatan ataupun kelemahan Islam, dia nak serang Islam. Sebab tu balik tu jadi mengarut. Tuan-tuan, jagalah tuan-tuan. Dan perang Ahzab tuan-tuan, kita tengok peperangan yang mana berlaku berpunca daripada pengkhianatan Bani Quraizah. Itu secara ringkas nak sebut. Orang Yahudi khianat kepada negara Islam. Waktu tu ada negara Islam kan tuan-tuan di Madinah. Yahudi Bani Quraizah khianat dan dia langgar perjanjian nak bersama dengan kerajaan Islam, dan dia bergabung dengan Quraisy. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Ahzab ni, apa makna Ahzab? Ahzab ni jamak taksir, jamak kepada hizbu. Hizbu ni kalau terjemahan bahasa moden kita ni parti. Bila sebut Ghazwatul Ahzab, perang gabungan parti-parti. Kalau sebut parti ni rasa lain macam sikit. Lain macam sikit rasa macam kalau Selatan kata jijok sikit. Jijok tu tahu apa ya? Jijok. Macam mana nak terjemah bahasa luar? Tak tahu, tak terjemah. Makna terasa lah sikit cerita tu sendiri tuan-tuan. Gabungan parti-parti. Kalau kita tengok bahasa sekarang lah, parti-parti bergabung lawan satu je parti Islam. Dan nak tengok hari tu gelar raya di Semenanjung Besar dan Kuala Kangsar ada mirip-mirip dengan perang Ahzab. Ada mirip-mirip perang Ahzab. Yang miripnya anda sebut maksud anda ni gabungan parti-parti melawan parti Islam saja. Tuan-tuan. Tapi macam anda sebut itulah tuan-tuan. Kita ni tak ada istilah kalah.
Walaupun nampak kalah, tapi tak ada istilah kalah. Allah Ta'ala tetap bagi kemenangan kepada tentera Islam. Itu tuan-tuan. Tak pelik lah maknanya, kalau berlaku peperangan, gabungan orang kafir bergabung nak lawan Islam ni, tak pelik. Pernah berlaku dah zaman Nabi SAW. Dan kalau kita tengok jumlah tentera Islam zaman Nabi ni, perang Badar, perang Ahzab, perang macam-macam lagi perang, tentera Islam semuanya sikit. Semuanya sikit tuan-tuan. Tak banyak kita jumpa tentera Islam lama. Tapi Allah Ta'ala bagi menang. Allah Ta'ala bagi menang. Contoh dia perang Ahzab. Dia orang bergabung macam mana pun, Allah Ta'ala bagi menang. Itu tuan-tuan. Dan last saya nak sebut tentang perang ni sendiri tuan-tuan. Ulama-ulama ingatkan kita dalam bab peperangan ni, sebab biasa orang yang tak faham dia akan kaitkan Islam ni teroris. Nabi bawa fahaman teroris, pengganas. Sebab tengok Nabi perang Ahzab, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Orang yang tak faham kata, Nabi ni asyik perang, asyik bunuh orang. Tak tuan-tuan, nak sebut ringkas pada tuan-tuan, berlakunya peperangan sebab apa? Sebab mula-mula yang berlaku, kita yang diserang. Bukan kita yang mula-mula nak serang ni, bukan tuan-tuan. Kita yang diserang. Bila kita diserang, kita kena tahan. Ataupun bukan sekadar tahan, kita lawan balik. Bukan kita yang sungguh, aku nak bunuh dia ni, bukan gitu tuan-tuan. Bukan gitu tuan-tuan. Perang Badar, perang Ahzab, tuan-tuan macam tu. Nabi dengan para sahabat diserang. Bukan kita yang start serang dulu, bukan tuan-tuan. Jangan silap faham. Okey, sebab dah bunyi tu tuan-tuan. Last kali yang berlaku, ni kira yang isu baru lah nak sebut, itu yang cerita-cerita dulu yang jadi iktibar pada kita. Yang sekarang ni yang masih segar untuk ingatan kita tuan-tuan, pembunuhan umat Islam di Myanmar tuan-tuan. Tuan-tuan semua tahu dah, viral dalam Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan tengok, Allahu Akbar, dia orang bakar masjid. Sedih ya tuan-tuan. Dia orang bakar masjid, dia orang bakar orang Islam. Bukan sekadar bakar masjid, bakar orang Islam. Dan banyak tersebar gambar-gambar budak, budak tercabut, putus kepala tuan-tuan. Dia orang pancung kepala kanak-kanak, lepas tu dia bakar berapa ramai. Allah Akbar tuan-tuan. Kita biar rasa sikit, Anak sengaja sebut malam ni tuan-tuan, biar kita ada perasaan sikit lah. Dalam kesibukan kita open house macam-macam ni, mi sup, mi kari, lemang, apa lagi tuan-tuan? Emmer London ada lagi. Emmer London, macam-macam juadah kita ni, pesta juadah kita ni, umat Islam Myanmar tuan-tuan. Ni ingat tuan-tuan, dalam keadaan kita gembira tengok raya itu tuan-tuan, anda boleh bayanglah kita Malaysia, Allah, baju baru dengan Allah, macam-macam lah kita seronok pagi raya. Dia orang macam mana tuan-tuan? Kalau kita bayang kita duduk tempat dia orang tuan-tuan, kita diuji macam tu, rasa kita tak tahan kan tuan-tuan? Tak tahan. Tak sanggup nak lalui ujian. Berhari raya dalam, boleh jadi baju ni penuh dengan darah. Macam tu, benda yang sama jugalah berlaku di Syria, di Palestin. Kita doa tuan-tuan, doa Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, Engkau tolonglah Islam dan seluruh umat Islam. Kalau tuan-tuan boleh khususkan lagi cantik, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Rohingya fi Myanmar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria. Doa tuan-tuan, dia orang hidup dalam kesengsaraan tuan-tuan. Allah
sedih tuan-tuan. Itu nasib umat Islam. Dan anak nak sebut ke tuan-tuan, ambil kesempatan isu Rohingya ni tuan-tuan. OIC memang OIC ya. Memang OIC betul. OIC. Tak tahu, minta maaf lah tuan-tuan, kasar ke tuan-tuan rasa kasar ke tak kasar ke. Itulah realiti. Nasib umat Islam di Myanmar. Mana OIC? OIC ni pertubuhan negara-negara Islam kan? Mana OIC? Allahu Akbar. Mana PBB? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mana? Yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Mana? Sebab tu PBB anak pernah sebut sebelum ni, PBB ni boneka je tuan-tuan. Boneka ya tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan satu lagi nak sebut, isu di Myanmar tuan-tuan, yang bersungguh membunuh umat Islam di Myanmar, siapa dia? Sami Buddha. Yang pastinya setakat ni lah nak sebutnya, Sami Buddha di Myanmar tak sama dengan Sami Buddha di Malaysia. Sama tuan-tuan. Cuba tuan-tuan search, anak-anak search dalam Google tuan-tuan prinsip agama Buddha. Cuba tuan-tuan search dalam Google. Tuan-tuan akan jumpa banyak artikel, antaranya daripada Indonesia. Prinsip agama Buddha. Tuan-tuan tengok mana-mana agama pun banyak terkesan dengan agama Islam sebenarnya. Bukan agama Islam yang ikut agama Buddha, bukan. Sebab agama mana-mana pun semua barulah ke. Antara prinsip yang ada persamaan dengan agama Islam, maknanya dia terkesan dengan agama Islam. Bukan maksud anak nak suruh tuan-tuan kata agama Islam dan Buddha ni sama. Jangan tuan-tuan. Jangan silap gitu. Prinsip yang ada dalam agama Buddha, anda ingat Tuan Guru Allah yang rahmat, Tuan Guru ni Abdul Aziz pun pernah sebut isu ni. Dalam agama Buddha, dia orang pentingkan kasih sayang sesama manusia. Tak kira warna kulit, tak kira bangsa apa sekalipun, kasih sayang. Itu prinsip dalam agama Buddha tuan-tuan. Maknanya Sami Buddha di Myanmar tuan-tuan, dia melanggar prinsip agama dia sendiri. Kalau nak kata melanggar prinsip agama Islam tu memang telah dah tuan-tuan, memang confirm dah. Satu lagi nak sebut, dia langgar prinsip agama dia sendiri. Agama Buddha. Satu lagi nak kena fahamkan masyarakat kita. Allah. Kita tengok dalam gambar-gambar tu, dia orang jadi kepala. Kita nak doa apa pada dia orang tuan-tuan? Dia macam doa tadi, Allahumma salli Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal munafiqin. Kau celakakan orang kafir dan orang munafik yang lawan Islam. Tuan-tuan jangan poyo warung pula waktu. Wahai ustaz, jangan doa gitu, kasar sangat. Biar payah, jadi panjang pula cerita. Jadi nak kena sampai pukul 10 pula kuliah. Kalau tuan-tuan ada tuan-tuan cakap gitu, nak kena sampai pukul 10 kuliah. Kalau main cakap gitu, ustaz, apa nak kena doa celaka? Kita kena doa kebaikan untuk dia. Payah lah macam ni. Nabi ajar tuan-tuan. Kunut nazilah ni Nabi ajar. Kunut nazilah ni Nabi ajar tuan-tuan. Jangan kita ingat main-main, kita ingat rekaan-rekaan ulama kita. Bukan Nabi ajar tuan-tuan. Doakan kecelakaan sebab dia lawan Islam. Orang yang lawan Islam tuan-tuan, kita doa dia celaka. Dan satu lagi anak teringat, Allah yang rahmat Guru ni Abdul Aziz, dia pernah cakap macam ni. Dia ayat dia ni baik sikit lah. Dia kata, kita doa orang yang lawan Islam ni, kita doa biar Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah pada dia, kita doa biar dia celaka. Sama tak tuan-tuan? Kita tak apa dah, kita doa ya Allah bagilah hidayah. Tapi Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah pada dia. Macam ni kau celaka dia. Gitu tuan-tuan. Wa ahlikil kafar wal munafiqin.
Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Kau tolong binasakan, damir. Kau tolong binasakan musuh-musuh kau ya Allah dan musuh-musuh agama Islam. Kau tolong binasakan. Dalam kunut nazilah disebut, Allahumma baddil syamlahum. Engkau kacau bilaukan kesatuan mereka. Mereka bersatu nak lawan Islam. Kita doa pada Allah, ya Allah, kau tolong pecah belahkan kesatuan mereka. Dalam kunut nazilah. Sebab tu nak ingatkan tuan-tuan jangan buat baik waktu ni. Allah Ustaz, jangan doa. Saya tak suka lah doa. Allah, doa kasar-kasar ni saya tak suka. Ada jemaah surau tiap-tiap hari dengar kuliah perangai macam ni. Tak suka Ustaz kasar-kasar. Saya nak dengar kuliah Ustaz yang lembut ni. Payahlah tuan-tuan. Kalau main lembut-lembut ibaratnya bahasa ayah dengan mak. Ayah lembut, mak pun lembut. Anak macam mana jadi? Anak jadi macam mana? Mak kata pergilah semayang. Mak kan lembut biasa. Ayah datang, pergilah semayang. Macam mana anak? Tadi biasa gini. Yang standardnya, mak kata pergilah semayang. Tak dengar. Ayah datang, pam, switch. Semayang tu. Dia bahasa dalam keluarga tu cantik ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak semua ustaz lembut belaka, tuan-tuan jadi macam mana? Jadi macam mana? Perangai. Nak cerita gitu lah. Senang. Sebab tu isu di Myanmar ni kita doa macam tu tuan-tuan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan lah saya nak sebut tuan-tuan, di viral satu lagi, tak silap anak benda ni betul lah hasil berita ni, daripada berita Indonesia. Kumpulan mujahidin ditubuhkan di Myanmar tuan-tuan. Kita doa moga-moga Allah Ta'ala bagi kemenangan. Dia gitulah tuan-tuan. Mana-mana umat Islam yang ditindas, umat Islam tetap akan bangkit. Itulah realitinya Islam. Islam ni macam spring, tuan-tuan, macam spring. Makin kuat kita tekan, makin melonjak naik. Sebab tu kalau kita tak nak tengok kebangkitan Islam, jangan tekan. Itu kaedah dia. Kalau kita tak nak tengok, kalau kita rasa tak seronok sangat dengan kebangkitan Islam, jangan tekan. Kalau tekan, macam spring. Makin ditekan, makin melonjak. Tengok Palestin, Brigade Al-Qassam. Makin kuat ditekan, boleh buat senjata sendiri, boleh buat kapal terbang tanpa pemandu, boleh buat sendiri. Bukan sekadar itu, boleh menusuk TV Israel, Brigade Al-Qassam ni, TV Israel, dia orang boleh kacau channel Israel, tunjuk latihan Brigade Al-Qassam dalam channel TV Israel. Power Rangers tuan-tuan. Elok tengok rancangan Israel, pak keluar latihan mujahidin Brigade Al-Qassam. Macam tuan-tuan tengok TV3 lah. Tengah-tengah buletin TV3, pak keluar ceramah politik. Allah. Apa terkejut orang ni. Macam mana boleh keluar ceramah politik ni? Ceramah politik pula hijau putih. Allah. Lagi kacau, habis terkejut. Pening apa? SKMM ke? Pening. Mana ni? Boleh masuk di TV3 ni. Begitu tuan-tuan. Islam dibunuh, umat Islam dibunuh di Myanmar. Sekarang kena tekan tertubuhnya mujahidin. Itulah, mana-mana pun tempat tuan-tuan mesti ada. Sebab tu anak suka relatekan dengan ayat dalam surah As-Saff. Allah Ta'ala sebut, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka musuh-musuh Islam ni nak padamkan Islam, nak bunuh orang Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan macam-macam cara lah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap akan sempurnakan cahaya dia. Tekanan macam mana pun, walau ramai macam mana pun dibunuh, Islam tetap akan bangkit. Macam itulah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi anak sekadar itu tuan-tuan,
Kalau tengok tuan-tuan pun lain macam dah muka ni, anak pun nak kena berhenti lah. InsyaAllah. Sekadar itu tuan-tuan, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar yang kurang siapa ni sendiri, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma